Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Surya Emilia Suhana selaku penceramah kita pada hari ini, Puan Nur Akidah selaku pihak Rustia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih di atas kesediaan anda semua untuk menghadiri sesi Webex kita pada petang ini yang merupakan anjuran daripada Unit Pendidikan Kesihatan Pusat Perubatan Universiti Sains Malaysia Bertam. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Azah binti Ismail, merupakan jurawat U29 dan kini bertugas di Klinik Pediatrik, dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk sidang Webex. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini merupakan topik yang sangat menarik, khususnya jika tuan dan puan merupakan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Topik untuk ceramah kesihatan kita pada hari ini adalah masalah anemia dalam kalangan kanak-kanak. Ingin saya kongsikan satu artikel di Harian Metro yang bertajuk Bantras Anemia Segera, ditulis pada 22 Julai 2023, yang dinyatakan menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia sedunia WHO, kanak-kanak paling mudah terjejas disebabkan kekurangan nutrisi zat besi. Pada tahun 2022, 46.5% kanak-kanak di Malaysia berumur di bawah 59 bulan menderita akibat anemia. Baik, tanpa membuang masa, kita akan teruskan topik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan penceramah pada hari ini, iaitu Dr. Surya Emilia Suhana yang merupakan pakar pediatrik Pusat Perubatan Universiti Sains Malaysia yang sudah berkhidmat selama 10 tahun di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju. Beliau juga merupakan pensyarah perubatan dan juga Ketua Jabatan merupakan Ketua Jabatan Perubatan Klinikal. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya sihat, Alhamdulillah. Okey doktor, selamat datang. Baik doktor, boleh tak doktor berikan definisi serta kupasan yang lebih jelas apakah itu anemia dan apakah penyebab utama terjadinya anemia dalam kalangan kanak-kanak serta bagaimanakah langkah untuk menangani anemia ini sekiranya ia dikesan? Okey, terima kasih Aziz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua hadirin yang hadir pada sesi Webex pada petang ini. Pada hari ini saya akan mengupas satu topik yang paling agak kerap, okey, yang saya jumpa di klinik saya, klinik pakar pediatrik. Selama 10 tahun berkhidmat di IPPT, dan saya juga yakin masalah ini juga dihadapi oleh kebanyakan pakar-pakar perubatan, pakar kanak-kanak terutamanya, dan juga pegawai perubatan di tempat lain. Okey, cuma mungkin um, mereka kurang tahu cara untuk menyiasat dengan lebih lanjut. Jadi mungkin certain case tu tidak dirawat dengan sepenuhnya. Okey, so topik pada hari ini juga saya juga ingin tumpukan kepada pegawai-pegawai perubatan di IPPT supaya kita dapat kenal pasti okey, apa itu anemia, apa penyebab utama anemia di kalangan kanak-kanak, dan apa rawatan bagi penyakit anemia yang common di kalangan kanak-kanak. Saya tak masalah penyebab anemia di dalam kalangan kanak-kanak ni terlampau banyak, okey. Boleh dikatakan lebih 50 jenis penyakit yang boleh menyebabkan anemia dalam kalangan kanak-kanak. Jadi, oleh kerana hadirin merupakan dalam kalangan orang awam, mungkin tak ramai dalam kalangan kita panggil doktor. Jadi, matlamat utama ceramah saya ialah untuk kita panggil untuk memberitahu tentang apa itu anemia secara general sahaja. Okey. Untuk pegawai perubatan tentang cara diagnosis dan cara merawat tu semua, saya rasa itu perlu kuliah special yang lain lah. Okey, sebab dia tak akan selesai dalam masa setengah atau 1 jam. Kuliah saya yang bertajuk hypochromic microcytic anemia pun 2 jam. Okey, itu baru hypochromic microcytic, belum lagi other types of anemia. Okey. So jadi kita go simple and today lah. Okey, hari ini saya nak just go simple. Okey.
Okey, so saya merupakan pakar kanak-kanak dan saya punya special main interest ialah dalam bidang hemato-onkologi. Walaupun saya tak ada kepakaran hemato-onkologi, tapi saya juga merawat penyakit-penyakit darah lah. Contohnya macam thalassemia dan juga anemia akibat kekurangan zat besi. Okey. Okey, so apa itu anemia? So ini kebanyakan orang confuse kan. Kita ada leukemia, kita ada anemia, kita ada thrombocytopenia. So semua mia tu kan macam orang kata macam semua orang ingat macam penyakit yang sama. So Sama, bukan. betul doktor. So bukan ya. Nama belakang tu mia sama sebab darah. Mia tu darah. So semua apa-apa yang berkaitan darah dia akan mia kat ujung. Tapi depan tu yang akan membezakan disebabkan oleh apa? Kurang sel darah putih kita panggil leukemia ataupun masalah akibat sel darah putih leukemia. Kalau anemia ni berkaitan dengan darah merah. Okey, slide saya ni pun background dia kita panggil sel darah merah. Okey. Kalau thrombocytopenia contoh dalam denggi tu, itu akibat daripada darah platelet. Okey. Alright. Okey, so anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah yang sihat dalam salur darah menjadi terlalu rendah. Rendah atau terlalu rendah. Okey. Kadang-kadang dia just rendah sahaja, just slightly below normal. Macam mungkin normal 12 kan. So mungkin 11.5, mungkin 11. Tapi itu still anemia. Di bawah sahaja paras untuk kanak-kanak 5 tahun ke bawah. Kalau di bawah paras 12 itu dipanggil anemia. Okey? Okey, so sel darah merah kita mengandungi hemoglobin. Okey, ni tengok gambar yang saya tunjuk ni. Okey, ini sel darah merah kita. So the main protein yang penting dalam sel darah merah kita ialah hemoglobin. Okey. So hemoglobin ni fungsi dia ialah untuk membawa oksigen kepada tisu-tisu badan, pembawa. Kan? Oksigen kita bernafas, kita sedut oksigen, so dia akan dibawa oleh sel darah merah kita iaitu hemoglobin. Hemoglobin dalam sel darah akan membawa oksigen pergi ke otak yang memerlukan oksigen, buah pinggang, jantung dan sebagainya. Okey? So, tisu-tisu badan dan juga semua organ dalam badan kita memerlukan bekalan oksigen untuk metabolisme, okey? Dan untuk berfungsi dan supaya kita kekal hidup lah, okey? So, justru kalau anemia ni kurang darah merah, kurang hemoglobin, of course oksigen pun akan kurang lah. Oksigen tak boleh dibawa ke seluruh badan, so kita akan menyebabkan kita letih, penat. Okay? Dan juga banyak lagi gejala-gejala anemia yang lain yang akan saya detailkan selepas ini. Okay? So, anak kita, anak anda, anak kita semua mungkin boleh mempunyai jumlah sel darah merah yang rendah berbanding anak-anak lain yang normal. Kerana, okey. So ada banyak penyebab kenapa sel darah merah ni tak cukup. Okey. Nombor satu, sel darah merah kita dihasilkan di sumsum tulang. Okey, kilang untuk menghasilkan sel darah ialah sumsum tulang. So, sekiranya ada masalah pada sumsum tulang, okey, contohnya penyakit macam contohnya leukemia. Leukemia, ya, masalah sel darah putih, tapi biasanya sel darah merah akan turut rendah. Okey. So, apa-apa masalah dalam sumsum tulang, tak kira lah. Okey, kanser lain pun yang merebak ke sumsum tulang. So, dia akan menyebabkan penghasilan sel darah merah terganggu. Tak cukup. Okey. Ataupun lagi satu, sumsum tulang okey, tapi mungkin genetik. Okey, ada masalah mutasi pada jin yang coding yang menghasilkan hemoglobin tu, so menyebabkan sel darah merah yang dihasilkan tidak sempurna. Okey, maknanya tak sempurna lah. Maknanya sepatutnya sel darah merah kita bentuk bulat, saiz dan sebegitu. So bila ada masalah contoh macam thalassemia kan, so penghasilan beta globin tak cukup, so dia akan menyebabkan sel darah dihasilkan tu tak normal. So itu pun akan menyebabkan anemia. Sebab bila sel darah tak normal ni dia mudah pecah. Okay? So bila mudah pecah, so katakanlah jangka hayat sel darah merah kita ialah 120 hari. Bila hadirnya sel darah yang tak normal ni, jangka hayat tu tak cukuplah 120 hari, mungkin 80 hari, mungkin 90 hari. Okay? Alright. So di samping tu juga, katakanlah hasil tu cukup, kilang tu dah hasil cukup dah. Okay, tetapi berlaku kemusnahan sel darah merah. Okay, antara sebabnya macam saya kata sel darah tak normal tadilah. So bila half life dia kurang, so dia akan cepat musnah. Okay, itu pun salah satu penyebab. Okay. Lagi satu, badan kehilangan terlalu banyak.
penghasilan normal, bentuknya pun normal, tapi tiba-tiba berlaku aksiden contohnya. Berlaku pendarahan yang banyak sangat. Ataupun kalau perempuan, menses, heavy menses, apa kita panggil period. Period. Menses apa? Menses, period lah kan. Datang bulan Yang lah. terlampau banyak, datang bulan terlampau banyak, itu pun menyebabkan kehilangan sel darah merah. Okey? Okey, ada lagi juga yang saya tertinggal tadi, bila penghasilan tu, okey, untuk menghasilkan sel darah merah, kita memerlukan nutrien-nutrien ataupun zat-zat galian yang penting. Contohnya macam folic acid, contohnya macam zat besi. Okey. So berlakunya kekurangan daripada faktor ini juga akan menyebabkan sel darah yang dihasilkan tu tak normal dari segi pucat dan kecil. Okey. Ha. So, masalah kekurangan sel darah merah ni boleh berlaku sekiranya anak kita mengalami kekurangan zat atau nutrisi makanan. Sebagai contoh, kurang zat besi, okey, ataupun dalam bahasa medikal kita panggil iron deficiency anemia. Okey. Ada juga penyakit keturunan yang paling common sekali di Malaysia ialah penyakit thalassemia, beta thalassemia specifically, okey. Alpha thalassemia kurang common dan dia pun biasanya tak memberi masalah sangatlah, okey. Beta thalassemia yang paling common, okey. Dan berlakunya jangkitan kuman. Kalau anak kita kerap demam, kerap tak sihat pun, sebabnya kita kena tahu zat makanan yang kita makan, yang anak kita makan, dia akan digunakan untuk metabolisme badan, di samping tu untuk membesarkan badan, untuk melawan kuman dan sebagainya. So sekiranya anak kita makan dan kerap dapat jangkitan kuman, zat makanan yang dimakan tu digunakan untuk melawan kuman. So dia tak sempat nak membina badan, nak pergi ke masuk dalam sumsum tulang untuk hasilkan sel darah dan sebagainya. Okey. Dan sekiranya anak kita mendapat penyakit kronik lah, penyakit kronik atau kanser dan sebagainya, so itu akan menyebabkan penghasilan sel darah akan terganggu. Okey. Okey, soalan seterusnya yang kerap orang tanya. Okey, apakah gejala? Kenapa kadang-kadang datang ke klinik saya bila saya kata anak awak ada anemia. Lepas tu dia orang tanya, doktor, apa sebenarnya gejala anemia? Sebab dia orang tak tahu apa itu gejala anemia. So, anemia majoriti pesakit yang kita diagnose anemia tidak ada gejala atau gejala ringan yang kadang-kadang yang mimik penyakit-penyakit lain. Contohnya macam batuk sesama, kerap batuk sesama. Okey, contohnya macam kurang konsentrasi dalam kelas. Okey. Hyperaktif. Itu semua gejala bukan spesifik kepada anemia, dia gejala umum. Tapi itu mungkin ialah salah satu gejala anemia. Okey, itu kalau yang mild, ringan lah. Okey. So mungkin kita tak akan perasan apa-apa gejala pun. Okey. Tetapi semakin rendah paras hemoglobin dalam badan, gejala akan lebih prominent, akan lebih jelas lah, okey. So antara gejala-gejala yang agak common untuk penyakit anemia ni ialah mudah tersinggung ataupun kita panggil irritability ataupun mudah tersinggung ataupun ialah mudah tersinggung kan. Macam sedikit nak marah, okey, moody, okey. Letih dan lesu, okey, tak aktif sangat. Bila dalam contohnya pendidikan jasmani kan, dalam sekolah kan ada pendidikan jasmani. So tak boleh nak bermain sebab bila berlari sikit tercungap-cungap, okey, lepas tu tak larat, okey. Kurang selera makan. So bila kurang selera makan ni maknanya berat badan pun akan rendah lah berbanding umur yang rakan-rakan sebaya, okey. Pening atau sakit kepala. Ini common lah, paling common. Okay? Pening atau sakit kepala, nampak pucat. Okay? Kadang-kadang kalau anak yang kulit putih tu kadang-kadang kita susah nak nampak pucat kan. Melainkan kita tengok dekat bawah, dekat konjungtiva. So, nampak pucat lah. Okay? Sukar bernafas. Okay? Sukar bernafas ni maknanya susah nak nafas. Okay? Sebab macam saya katalah, oksigen kurang. So, dia akan sukar bernafas. Berdebar ataupun bila doktor cek nadi tu lebih laju daripada biasa. Okey, itu tanda-tanda anemia. Okey. So, sekiranya anda ibu bapa ataupun pegawai perubatan perasan ada tanda-tanda gejala di atas, okey, bawa anak anda untuk berjumpa dengan doktor. So, untuk doktor pula you kena tanya ambil sejarah perubatan, history taking, detail history taking untuk rule out adakah ini penyakit anemia atau penyebab-penyebab lain. Okey? Okey. So, bahaya ke tak anemia ya? Okey? Ada orang kata sebab macam kadang-kadang tak ada gejala kan, bila tak ada gejala tu orang kata oh tak bahayalah kot kan? Okey. So,
Kalau anemia yang ringan, memang biasanya tak ada masalah. Okey. Kalau setakat HB 11.5, so mungkin dia tak memberi masalah yang besar kepada anak kita. Okey. Tetapi sekiranya anemia itu berterusan, okey, dan maknanya paras hemoglobin pun terlampau rendah, dia boleh, yang penting sekali yang kita tak nak ialah memberi impak kognitif ataupun dari segi pembelajaran kepada anak kita. Okey, of course kita sebagai mak bapak nak anak-anak kita semua pandai kan. Kalau dia genetik dia pandai, kita nak suruh dia pandai. Okey, kita tak nak akibat daripada anemia ni sepatutnya IQ dia boleh jadi 150, tiba-tiba IQ dia jadi 50. Okey, so anemia perlu dirawat. Okey, dengan segera sekiranya teruklah. Okey, so dia akan memberikan banyak masalah lah. Contohnya macam tadi kan, kerap sakit kepala, kerap pening, macam mana nak pergi sekolah kan? Mesti anak kita kata, tak mau pergi sekolah kan mak, pening. So, of course tak pergi sekolah. So, kalau tak pergi sekolah banyak kali, macam mana nak pandai kan? Macam mana nak belajar? Okey, kalau sentiasa letih, penat, lesu, again lah juga, tak boleh nak pergi sekolah juga kan? So, bila ada tanda-tanda tu, kita kena rawat puncanya. Okey? So sekiranya anemia tu terlampau teruk, okay, biasanya yang ni hemoglobin kurang daripada 8 lah, okey. So dia akan meningkatkan beban jantung, sebab jantung ni bila tak cukup darah, dia akan lepam lagi laju tau. Sebabnya otak minta lebih oksigen, buah pinggang pun minta lebih oksigen, so dia kena bekerja lebih keras. So bila dia bekerja lebih keras, lama-lama otot jantung pun akan menebal, dan akhirnya bila dia dah tak boleh nak compensate dah, dia akan sendiri akan fail, gagal, kegagalan jantung. Okey. Okey, so bahayalah, maknanya komplikasi yang anemia yang teruk bahaya. Okey. So, bila kita dah tahu apa itu penyebab, apa itu gejala, so macam mana doktor kita, mak bapak, doktor nak confirm ini anemia. Okey. So, biasanya apa-apa penyakit pun, macam kita mengajar medical student, doktor baru pun, kita akan kata diagnosis apa-apa penyakit pun melalui 3 cara. Satu, sejarah, history taking. Okey. Sejarah ni biasanya boleh menjawab 70% daripada masalah. Okey. 70% daripada masalah datang daripada detail history taking. Okey. Yang kedua, baru kita periksa pesakit dan kita confirmkan, okey, betul ke tak kita punya diagnosis, dan akhirnya confirmation, final confirmation daripada ujian-ujian yang terlibat lah. Okey. So, macam gejala apa? Gejala yang macam saya sebut tadi lah. Sama ada bila ada letih, lesu, sakit kepala, kurang selera badan, kurang berat badan tak naik, makan banyak, berat badan tak naik. So, biasanya memang kalau datang klinik, saya akan buat baseline investigation, iaitu kita check sel darah merah, okay? FBC. Nak tengok cukup ke tak, okay? Kerap tidak sihat. So, ini juga salah satu common ya, simptom majority, hampir 50% pesakit yang mempunyai kurang zat besi datang dengan komplain dia satu, kerap batuk sesama. Setiap bulan, setiap 2 minggu batuk sesama. Okey. So itu pun salah satu tanda-tanda anemia. Pucat, sesak nafas, pitam, suka makan air batu. Okey, ini special. Untuk kekurangan zat besi, memang ada special kita panggil tanda-tanda yang spesifik, iaitu suka mengunyah air batu. Okey. So, dalam hati kita tanya, anak aku anak saya suka kunyah air batu kan? So itu mungkin ada anemia. Okey, terutama zat besi lah. Okey, walaupun bukan pathognomonic, maknanya bukanlah orang yang makan air batunya, oh ni confirm zat besi, tak payah buat ujian darah. Bukan maksud macam tu. Risiko besar, budak-budak yang suka makan air batu ni, kita kena check darah untuk confirm ini kurang zat besi ke tidak. Sebab itu ialah gejala yang agak common. Ni dalam textbook lah. Okey, textbook dan juga seharian pun kita dapat kena pasti jugalah. Okey. So, selepas kita dah dapat history taking, banyak lagi lah history taking yang saya tak boleh nak elaborate kat sini. Kita kena check dari segi pemakanan dan sebagainya. So, terusnya kita pergi ke pemeriksaan klinikal. So, doktor akan check anak anda, tengok confirm betul ke pucat. Dan kadang-kadang bila betul ada anemia ni, kadang-kadang kita boleh nampak kuning. Mata putih tu, bila doktor tengok kan, mata putih tu dia nampak macam kuning sikit. Okay. So, apa kepentingan yang mata kuning ni? So, mata kuning ni menunjukkan mungkin sel darah tu lebih banyak pecah. Okay. Bila sel darah pecah, so hati kita akan proses
sel darah yang pecah ni, jadi dia akan jadi beban. Dia tak sempat nak proses. So mungkin akan nampak kuning sikit pada mata. Okey. So akan cek nadi juga. Nadi lebih laju daripada biasa. Okey. Tekanan darah pun mungkin akan rendah sikit. Okey. Bila doktor cek ada pembesaran kelenjar atau pembesaran pada hati. Hati ni liver. Okey, liver dan juga limpa atau spleen. Okey. So, seterusnya, lepas dah cek semua ni, okey, kita dah tak tahu apa, okey, pucat ni. Okey, dah ada risiko-risiko penting untuk anemia tu dah ada. Jadi, kita kena jalankan ujian darah untuk confirm. Okey, kita dah tahu dah anemia, tapi kita nak tahu how severe, berapa rendah dia punya hemoglobin dia. Okey. So, biasanya kita akan jalankan ujian FBC atau full blood count. Okey. Full blood count ni just nak tengok sel darah merah, sel darah putih, platelet. Normal ke tidak. Okey. So dalam kes anemia biasanya hemoglobin akan rendah lah macam saya kata tadi untuk budak-budak bawah 5 tahun hemoglobin biasanya di bawah 12 gram per deciliter. Dan juga MCV, MCH doktor dia akan tengok rendah lah ataupun tinggi. MCV juga MCH ni boleh tinggi juga dalam kes kekurangan vitamin B12. Kalau kekurangan zat besi, sel darah merah dia pucat dan kecil. Tetapi kalau masalah kekurangan vitamin B12 ataupun kekurangan asid folik, sel darah merah dia besar. Okey, megaloblastik. Megalo besar lah, okey. Dan HB rendah lah, okey. So seterusnya doktor mungkin akan memesan ujian FBP, full blood picture atau full blood smear. Yang ujian ni special di mana orang makmal akan smear, akan tengok kita punya sel darah tu di bawah mikroskop untuk tengok dengan lebih detail sel darah tu lah normal ke tak normal, ada sel-sel bentuk pelik-pelik ke tak. Okey, normally sel darah merah kita satu bentuk je, bulat. Okey, dan saiz dia saiz yang setara lah. Okey. Tetapi dalam kes anemia, contohnya disebabkan oleh kekurangan zat besi atau thalassemia, dia ada terdapat sel-sel darah berbentuk pensel, air mata atau teardrop cell, target cell. So, ataupun dalam erti kata lain yang perubatan kita panggil anisopoikilocytosis. Maknanya pelbagai-bagai sel darah yang berbentuk pelik-pelik. So, itu menunjukkan ada masalah lah. Okey. So, seterusnya untuk confirm apa masalah penyebab kepada anemia tu, kita kena jalankan ujian-ujian yang berpatutan lah. Contohnya, kalau sel darah tadi kecil dan pucat, so doktor kemungkinan besar itu ialah kurang zat besi ataupun thalassemia. So, untuk kurang zat besi, kita kena hantar ujian serum ferritin. Okey, ferritin zat besi atau serum iron ataupun TIBC untuk tengok ini total iron binding capacity, yang ni untuk mengesahkan kekurangan iron dalam badan. Okey. Sekiranya thalassemia, kita akan hantar ujian HB analysis atau HPLC. Yang ni untuk mengesahkan penyakit thalassemia. Tapi ujian HB analysis ni hanya untuk mengesahkan sama ada beta thalassemia sahajalah. Untuk thalassemia ada dua jenis, ada alpha, ada beta. So untuk beta thalassemia kita hantar ujian HPLC. Untuk alpha thalassemia kita perlu hantar ujian lain iaitu molecular study ataupun DNA analysis lah untuk alpha thalassemia. Ujian terdapat juga banyak lagi ujian darah yang lain. Contohnya macam saya kata kalau suspek kekurangan vitamin B12, kita kena hantar ujian level B12 level. Okey. Kalau masalah kekurangan folic acid, kita kena hantar ujian untuk tengok folate deficiency. Dan begitu jugalah macam-macam ujian lain bergantung kepada apa doktor tu suspek. Sebab tu saya kata nak suspek tu kena bergantung kepada sejarah, pemeriksaan klinikal dan ujian darah yang lain-lain. Okey. So ini contoh ujian FBC. Ini contoh result patient yang betul ya. Ini ujian darah pesakit saya. Okey. Full blood count. So pesakit ni datang dengan kurang berat badan, okey, dan kerap demam. So bila kita cek, hemoglobin dia 8.8, okey. MCV dia rendah. Okey, kalau tengok ni normal values dia, tapi ini normal values dewasa. So untuk kanak-kanak dia lebih rendah daripada ni, tapi ini memang rendah lah 62. MCH pun teramat rendah lah 19, okey. Dan kalau tengok darah merah, darah putih dan juga platelet dia normal. So ini hanya anemia. Dia tak ada masalah lain, okey. So and then kita proceed dengan ujian seterusnya, iaitu macam saya kata kita suspek kurang zat besi.
Sebab based on sejarah keluarga, dia tak ada penyakit, sejarah keturunan penyakit thalassemia, jadi kita proceed dengan ferritin, serum ferritin. So serum ferritin dia terlampau rendah lah 3.25. Okey, serum ferritin yang normal berapa? Okey, orang tanya saya, berapa serum ferritin yang normal? Okey, dia bergantung kepada ada ke tidak anemia. Kalau orang yang tak ada anemia, maknanya hemoglobin dia normal, kita akan ambil 15. 15 kurang daripada 15 is rendah. Okey. Tapi kalau budak yang hemoglobin dia 9 atau 10 ke bawah, saya akan ambil 30 serum ferritin sebagai rendah. Maknanya walaupun serum ferritin dia 25, saya akan rawat sebagai kurang zat besi sebab disokong oleh sel darah merah dia rendah. Okey. Maknanya kita bukan tengok satu ujian, satu jenis ujian, kita tengok beberapa jenis ujian. Okey. So, untuk thalassemia pula. Okey, ini contoh ujian thalassemia. Okey. Kita HPLC. So, untuk HPLC biasanya inilah result dia akan keluar macam ni. Okey. So, biasanya dia akan interpret. Yang ni pesakit ni, ini pesakit lain lah, bukan pesakit yang tadi. Ini pesakit lain. So, pesakit ni ada tinggi HbF dan juga HbA2. So ini dia merupakan pembawa beta thalassemia. Beta thalassemia trait maksudnya pembawa beta thalassemia. So dia akan keluar macam tu result dia. Okay. So apa yang maksud saya N-isopoikilocytosis tadi? Ni nampak ni. Ni teardrop cell. Nampak kan macam air mata kan? Okey. Ini kan nampak macam pensel kan? Okey. So selalunya sel darah merah nampak normal macam ni. Okey, tebal. Okey, sel darah pun macam ni dan warna dia lebih terang lah merah. Ini semua pucat. Okey. So ni target. Nampak tengah tu ada macam penuh kan? Ini target sel. Okey. So ini contoh yang saya kata tadi, sel darah yang tak normal. Okey. Okey. Seterusnya, bila kita dah tahu penyebab, so macam mana doktor akan merawat anemia? Okey. So, anemia kita rawat bergantung kepada apa punca yang kita dah kenal pasti. Okey. So, sekiranya kurang zat besi, doktor akan bagi suplemen zat besi, okey, sirap FAC atau ferrous fumarate. At the same time, akan advise, akan beritahu parents untuk modifikasi diet. Maknanya kena makan makanan yang tinggi zat besi dalam makanan. Tapi untuk kanak-kanak biasanya saya akan start terus rawatan, maknanya ubat lah, ubat untuk tambah zat besi. Saya tak boleh nak tunggu dia zat besi tu naik melalui pemakanan sahaja sebab lambat. Okey, ada banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan zat besi dalam makanan. Okey, nanti saya akan explain lah. Okey. So, contoh makanan yang kaya dengan zat besi ialah apricot, ayam, daging, ikan hati, kacang, biji rindut, kismis dan bayam. Yang ni kita boleh Google je. Kalau nak Google, high iron food. Memang dia akan keluar semua jenis makanan yang high iron. Ada tu yang keluar dengan value sekali. Maknanya kita boleh tengok, antara daging dengan ayam, daging ni lebih tinggi zat besi. Okay, supaya kita boleh pilih lah kan. Sebab ada setengah parents tanya saya, doktor, anak saya susah makan ubat. Tak payah makan ubat, tak apa ke doktor? Bagi makanan sahaja. Saya akan cakap bergantung kepada keterukan anemia je. Kalau HB 8.8 macam tadi, saya takkan benarkan tanpa ubat lah. So, kita akan still start ubat. At the same time, baru mak cuba ubah pemakanan. Okay? Sebab dengan ubat sahaja pun makan bertahun-tahun untuk pulih lah dia punya anemia tu. Ini kan pula kalau bergantung kepada makanan sahaja. Okay? So, sekiranya anemia tu disebabkan oleh kehilangan darah, so doktor akan mencadangkan pemindahan darah ataupun rawatan berdasarkan hormon untuk mengawal pendarahan. Okey, contohnya kalau head tak teratur kan, menorrhagia. Ini untuk bukan kanak-kanak lah, ini untuk dewasa dan sebagainya. So, doktor akan macam contohnya hormon OCP, pil perancang keluarga untuk mengawal pendarahan. Okey. So, ada juga contohnya anemia ni disebabkan oleh hilang darah melalui najis. Okey, contohnya akibat cacing, akibat penyakit divertikulum dan sebagainya. So itu pun kita akan rawat apa punca penyakit tu lah. Kita akan rawat penyakit tu dulu, barulah anemia ni boleh dirawat. Okey. So ini contoh macam ni. Kalau kita Google dia akan keluar macam ni. Okey. So high iron food. So kita tengoklah banyak. So kita pilih yang mana anak kita boleh makan, yang tu yang kita bagi. Okey. Okey, at the same time, okey, saya kena bagi tahu juga, macam saya katalah, walaupun kita makan benda-benda ni, tapi kita kena tahu dalam makanan, contohnya macam sayur kan.
sayur memang ada zat besi, tapi at the same time dia ada polyphenols dan juga phytate. Okey, polyphenols ni ialah salah satu bahan yang merencat, menghalang penyerapan iron. So sebab itulah biasanya iron him ni iron daripada tumbuhan tu lebih lambat diserap berbanding iron source daripada haiwan. Okey, contohnya macam daging, ayam, okey, ikan, itu lagi cepat diserap berbanding punca iron daripada tumbuhan sebab dia ada perkara lain lagi yang merencat pengambilan iron. Okey. So, contoh macam sekiranya doktor kata ini ialah kurang asid folik atau kurang vitamin B12, so kita akan bagi suplemen dan juga pengubahsuaian diet. Okey. So, sekiranya anemia tu disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, so doktor akan menyalakan ujian untuk mengenal pasti penyakit tersebut sebelum merawat penyakit tersebut lah. Okey. Contohnya macam saya kata, thalassemia tadi kan. So anemia kita tengok ada thalassemia. So thalassemia tu pula jenis thalassemia major. Katakanlah thalassemia major ni maksudnya yang memerlukan pemindahan darah tiap-tiap bulan. So yang tu memang kena masuk darah lah. Okey. So contoh lain pula sekiranya anemia tu disebabkan oleh sel sabit, ada juga anemia sel darah merah dia berbentuk sickle, bulan sabit. Okey. So jenis sickle cell anemia ni sel darah merah dia cepat pecah lah. Okey. So rawatan dia akan melibatkan ubatan sakit, antibiotik dan juga transfusi darah selain daripada suplemen asid folik. Okey. Alright. So, ada tak cara untuk cegah anemia? Okay. So, ada. Kalau jawapannya adalah kalau anemia tu disebabkan oleh kekurangan nutrisi makanan, so bolehlah kita dengan cara kita bagi anak kita makan makanan yang tinggi zat-zat yang tadi saya kata. Okey? Diet yang seimbang. Contohnya, okey, zat besi, asid folik, vitamin B12, okey, vitamin C. Okey? Untuk pesakit anemia yang disebabkan oleh kurang zat besi, so kena pastikan anak kita bila makan pil, kalau doktor dah diagnose ini penyakit kurang zat besi, doktor bagi ubat tambah darah, okey. Kena pastikan anak kita ambil bersama dengan vitamin C. Sama ada dalam bentuk pil ataupun kalau nak natural kita boleh bagi jus oren, okey. Makan ubat bersama jus oren sebab vitamin C ni penting untuk memaksimumkan penyerapan zat besi dalam badan. Okey. Okey. So, okey. Itu je yang saya nak highlight lah. Okey. Yang selebihnya nanti saya boleh jawab apa-apa persoalan anda semua berkaitan dengan anemia dalam anak-anak anda. Okey. Okey, terima kasih di atas penerangan yang telah dikongsikan oleh Dr. Suria Emilia Suhana. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan terdapat pertanyaan dan persoalan boleh kemukakan di ruang chat ataupun boleh bertanya secara terus. Doktor, ada satu soalan saya tengok dekat ruang chat ni daripada Puan Syuhada Hamid. Dia tanya, doktor, antara beta dan alpha, yang manakah major dan yang manakah minor? Okey. Untuk maklumat, okey, thalassemia terbahagi kepada dua jenis iaitu alpha atau beta. Okey. So, kedua-dua alpha. Okey, untuk alpha dia ada major. Untuk alpha ada major, ada pembawa dan juga beta pun ada major, ada pembawa. Cumanya kenapa kita tak pernah dengar major alpha thalassemia? Sebabnya untuk alpha thalassemia kalau major kita tak akan nampak budak tu hidup lah. Biasanya baby akan meninggal selepas lahir. Dia tak boleh survive. Okay. Kalau perasan saya punya gambar hemoglobin tadi, untuk sel darah merah kita punya hemoglobin tu dia kena ada 2 alpha chain, dia kena ada 2 beta chain. Okey. Kalau tak ada beta, badan kita akan gantikan dengan other type of chain, gamma. Okey, contohnya. Tapi alpha dia tak ada penggantian. Okey, kalau diganti pun sel darah merah tu tak boleh hidup lama. So sebab tu biasanya kanak-kanak yang ada alpha thalassemia major,
akan meninggal sejurus selepas lahir ataupun kita panggil hydrops atau BATS lah, okey, BATS, okey. So kita tak akan jumpa. Yang kita akan jumpa ialah pembawa alpha thalassemia. Okey. Macam beta thalassemia, major kita banyak jumpa, yang perlukan pemindahan darah setiap bulan tu itu ialah beta thalassemia major. Intermedia pun kadang-kadang boleh memerlukan pemindahan darah setiap bulan. Kalau pembawa trait alfa ke beta, dia tak memberikan masalah. Kadang-kadang hemoglobin dia rendah sikit sahaja, tapi dia tak mendatangkan simptom apa-apalah. Cumanya, kalau untuk thalassemia trait ni, biasanya kita, walaupun tak bahaya, tapi saya syorkan untuk kita screen. Screen tu maksudnya kita ambil tahu, kita confirm ada tak anak kita ni pembawa ke tidak. Sebabnya thalassemia ni penyakit genetik ya. Dia tak akan datang out of the blue. Okey, dia akan dapat daripada mak atau ayah. Okey. So maknanya kalau ayah pembawa kahwin dengan mak pembawa, anak risiko tinggi untuk dapat thalassemia major dan juga pembawa. Okey. So sebab tu kita nak mengelak untuk mengurangkan kebarangkalian kita mendapat anak yang thalassemia major, jangan kahwin sesama pembawa. Sebab tu kita nak check kalau anak kita pembawa, dah tahu anak kita confirm pembawa, maknanya apa? Nanti dia besar-besar nanti bagi tahu jangan kahwin sesama pembawa. Yang tu itu pandai-pandai lah kan. Nak couple macam mana ke, check dulu darah sebelum couple. Itu cara kita lah, macam-macam lah kan. Janganlah dah couple cinta mati baru nak check kan. Kan. So kan sebab tu sekarang ni even dekat Malaysia dah ada screening di peringkat, saya rasa form 4 dah buat screening kan. Betul So doktor, dah ada. tolonglah benarkan. Tolong benarkan diorang buat screening. Sebab bila screening ni percuma je tu. Kan? Percuma, so kita dapat tahu kalau anak kita pembawa, kita boleh elakkan anak kita, cucu kita atau keturunan kita mendapat penyakit thalassemia major. So, kalau soalan tadi apa beza alfa dengan beta, kalau pembawa memang tak ada beza sangat. Okey. Kalau alfa memang membawa maut cepat, tak survive lah biasanya. Kalau beta dia boleh hidup, cuma memerlukan itulah pemindahan darah, ubat terlebih zat besi dan sebagainya lah. Okey. Baik doktor, terima kasih. Doktor, berkenaan dengan soalan, saya ada soalan yang mintos lah mengenai anemia. Adakah anemia ni hanya akan terjadi di kalangan kanak-kanak perempuan sahaja? Sama ada ia berisiko untuk kanak-kanak perempuan ataupun kanak-kanak lelaki? Okey. Untuk kanak-kanak sebelum umur balik, balik berapa? 8 tahun dalam perempuan, 9 tahun dalam lelaki, okey. Tidak ada perbezaan dari segi prevalence ataupun dari segi tak ada beza antara lelaki perempuan lah, sama sahaja dia punya kebarangkalian. Selepas balik, perempuan lebih berisiko untuk dapat anemia sebabnya yalah datang bulan tu lah yang tadi saya kata datang bulan tu. Okey, kadang-kadang ialah awal-awal kan hormon kanak-kanak ni tak stabil lagi, so kadang-kadang dia orang ada prolonged menses, so itu boleh menyebabkan anemia. So sebelum balik tidak ada beza antara lelaki perempuan. Selepas balik memang banyak kajian telah dijalankan perempuan lebih berisiko berbanding lelaki. Dan lepas balik pun lelaki pula ada faktor pelindung sebenarnya. Dia punya testosteron tu melindungi dia daripada mendapat anemia. Okey, untuk lelaki selepas balik. Okey. Okey, baik doktor. Kita tengok soalan di ruang chat ya. Daripada Puan Fiza, bagaimanakah makan air batu tadi boleh dikaitkan dengan anemia doktor? Okey. Dari segi patofisiologi atau cara penyebab tu setakat ni memang tidak diketahui. Cumanya berdasarkan kajian-kajian dilakukan di overseas, mereka dapat kenal pasti yang kita panggil pica eating ni ataupun yang kunyah ais batu ni. Pica eating ni makan benda-benda pelik, okey? Pica bermaksud makan benda-benda pelik. Bukan setakat ais, ada juga orang makan pasir, makan kotoran, plastisin dan sebagainya. Okey, so itu pika. So tu kenapa pika yang air batu semua ni dikaitkan
penyebab apa kita panggil mekanisme dia tidak diketahui. Okey. Cumanya bila buat kajian tu dia orang dapat katakan related, highly related. Maksudnya kanak-kanak yang PICA ni lebih berisiko, lebih, maknanya bila buat cek darah dia kebanyakannya memang ada IDA. Itu kaitannya lah. Okey. Kalau nak tanya penyebab pathogenesis tu betul saya tak boleh explain sebab kajian pun dia tak jumpa. Okey, tidak diketahui lagi lah buat masa ni. Okey. Hmm. Baik doktor, soalan seterusnya, adakah penyerapan ubat yang berkesan hanya akan berlaku jika diambil dengan perut kosong? Maksud soalan kat sini sekiranya kanak-kanak tu dikesan ada anemia dan doktor pun suggestkan untuk makan ubat mengikut waktu, apakah cadangan doktor bagi ibu bapa tersebut untuk memberi ubat secara berkesan? Okey. Untuk anak-anak yang ada penyakit IDA ni atau kurang zat besi ni, of course lah kita nak cepatkan naikkan zat besi kan. Sebab ya biasa mak-mak ni kalau anak jenis susah makan ubat, kalau lambat naik lagi lama lah kena makan ubat kan, bertahun-tahun dan sebagainya. So of course kita sebagai mak bapak nak the best. Tak tahu apa cara yang paling cepat lah boleh naikkan. Kalau boleh makan hari ni esok dah naik kan. Kalau ada cara macam tu bagus lah kan. So tapi secara realitinya memang tak ada lah yang makan hari ni naik esok lah. Melainkan mungkin masuk iron melalui jarum tu, itu cepatlah naik kan. Okey, kalau setakat pemakanan ni memang dia akan lambat naik. So ada cara macam mana kita nak maksimumkan penyerapan iron. Nombor satu, makan waktu pagi. Pagi perut kosong. Okey, sebabnya apa? Kajian dah dijalankan penyerapan zat besi ni maksimum waktu pagi. Semasa perut kosong. Okey. Dan kita tambah juga dengan faktor-faktor yang menggalakkan penyerapan iron. Macam saya kata tadi lah, vitamin C. Kalau makan sekali dengan vitamin C, iron tu lagi cepat diserap. Okey. Tetapi, kenapa tak boleh makan dengan makanan lain? Sebabnya, kita tak tahu makanan lain yang kita makan tu, takutlah dia menjadi faktor merencat pula penyerapan zat besi yang ubat yang kita makan tadi. Contohlah, kita bagi anak kita makan, lepas tu kita bagi susu kan. Susu ada kalsium tau. Kalsium ialah salah satu faktor merencat, menghalang penyerapan zat besi. Okay. So memanglah kalau anak-anak kecil ni biasanya dia kuat susu kan. So kalau boleh jarakkanlah. Okay. Minimum 1 jam, maksimum kalau boleh 3 jam. Okay. Kalau tak boleh nak jarakkan, terpaksalah kalau anak susu badan pun ada kalsium juga. So yang tu terpaksalah kalau baby kecil kan. Yang tu saya tak boleh nak elak lah yang tu. So cumanya kita boleh elakkan makanan-makanan lain. Okay. Teh terutamanya. Tolong kalau anak kita ada IDA, tolong pantang betul teh. Jangan bagi minum teh. Okey. NX menghalang penyerapan iron. Okey, itu memang dah well known. Okey. Ada banyak lagi lah TNX, phytates, macam saya kata polyphenol dalam sayur-sayuran itu pun boleh menghalang penyerapan iron. So kalau tengah dah makan pil zat besi tu, jangan lagi kunyah sayur pula lepas tu. Okey, sayur tu jarakkanlah. Memang kita nak bagi anak kita biasa ke dengan pemakanan, tapi kemudian maknanya tengah hari ke kan, sebab ubat makan pagi dah, takkan breakfast nak makan sayur kan. So breakfast perut kosong dulu. So tengah hari tu bolehlah bagi makan sayur dan sebagainya. So kita dah maksimumkan penyerapan ubat waktu pagi tu. Okey. Okey doktor. Seterusnya doktor, ada satu soalan dia tanya, folic acid tu kita boleh makan ke? Ingat sebab makan folic acid untuk nak pregnant. Saya rasa dia tanya untuk mungkin nak untuk tanya untuk diri dia, bukan anak kot. Okey, ini soalan general kot. Okey, kalau General. folic acid ialah salah satu suplemen ya. Okey, suplemen untuk wanita. Okey. Kalau wanita tengok juga kita ni kita punya hemoglobin. Saya rasa semua antara kita mesti pernah at least cek darah kan. Kita mesti dah tahu kita punya hemoglobin kita baseline berapa kan. Okay, macam saya tahu hemoglobin saya 13 hingga 15. So kalau 13 hingga 15 tu dan selalunya masa pregnant saya tak ada masalah kurang darah. So kalau macam tu tak makan pun tak apa. Okey, sebelum mengandung. Okey. Kalau orang yang ada masalah anemia masa mengandung, setiap kali pregnant mesti doktor cek darah merah. Doktor kata darah awak rendah ni kan, hemoglobin rendah, kena makan double supplement, double triple dan sebagainya. Kalau yang tu saya kata makanlah seumur hidup pun tak ada masalah. Dia tak ada toxicity. Folic acid dia tak ada toxicity. Dia takkan terlebih. Maknanya badan kita hanya akan serap that amount sahaja.
Okey. So kalau untuk perempuan, terutama yang kita panggil apa, reproductive age ya, yang still nak mengandung, yang still nak bersalin, tolong boleh makan folic acid. Sebab folic acid ni penting kan. Kita dah tahu kan kalau masalah kekurangan folic acid, kalau di kalangan wanita mengandung, anak boleh dapat anenkefali dan sebagainya lah, masalah yang berkaitan dengan tulang belakang, neuron dan sebagainya. So untuk mengelakkan yang tu, boleh makan. Untuk orang yang mengidap pembawa thalassemia, makan folic acid tu seumur hidup. Hmm. Anak-anak pun sama. Kalau sama juga pesakit-pesakit yang carrier thalassemia, pembawa thalassemia, saya akan kata folic acid ni makan seumur hidup. Walaupun saya tak wajibkan, saya kata ni sunat je, tapi seboleh-bolehnya makanlah. Okey. Ah. Okey, baik doktor. Kita ada lagi dalam lebih kurang 12 minit sahaja untuk tamat Swayback. Soalan yang seterusnya doktor, waktu bila sepatutnya apply pil SJ? Perut kosong atau selepas makan? Apply bersama jus atau apa yang lebih baik? XJ. Okey, XJ ni ialah pil untuk orang yang mengidap thalassemia major yang memerlukan pemindahan darah tiap-tiap bulan. So, komplikasi bagi pemindahan darah ni, pemindahan darah pula apa? Transfusi darah ni ialah zat besi tinggi. Tadi kes rendah kan? Ini kes Mhm. zat besi terlampau tinggi. Zat besi tu dapat daripada mana? Daripada darah penderma tu lah. Kan masuk dalam badan kita. So itu akan menyebabkan zat besi tinggi lah. Okay. So, um, so untuk zat besi tinggi pun ada masalah je. Tapi biasanya zat besi tinggi ni apa maksudnya? Biasanya lebih 1,000 lah. Lebih 1,000 serum ferritin tu dia akan memberikan masalah pemendapan lah. Zat besi dia boleh mendap di jantung lah yang paling kita takut sekali, dan juga di organ-organ contohnya macam thyroid, pancreas dan kelenjar-kelenjar lain lah. So sebab tu doktor akan bagi pil untuk kita panggil menurunkan level zat besi ni, okey, untuk anti chelating, maknanya dia akan kilit, dia akan bind to zat besi yang ada tu supaya benda tu tak jadi toksik dalam badan lah, tak mendap lah, okey. So sebab tu kita bagi XJ. Ada banyaklah pil. XJ ialah salah satunya, okey. So bila sepatutnya apply pil XJ bersama jus, okey. So bila tu saya pun kurang pasti sebab saya rasa yang ni lebih kepada pegawai farmasi kot yang boleh sepatutnya menjawab. Saya rasa tak ada masalah, cumanya boleh dimakan waktu perut kosong dan juga bersama makanan. Dia tak ada apa, dia tak ada spesifik pantang dan sebagainya. Okey. Uh, Hmm. Cumanya kalau orang yang ada kita panggil zat besi berlebihan ni, macam tadilah kita kata vitamin C membantu meningkatkan zat besi. So yang ni kena pantang vitamin C, tak boleh makan langsung. Okey, kalau pesakit-pesakit thalassemia yang tengah makan pil ASJ, jangan minum jus lah macam jus tadi kan. Jus orange semua tu ada vitamin C. So kurangkan. Okey. So elakkan daripada mengambil bersama vitamin C. Kalau boleh vitamin C tu jangan lebih daripada biasa lah. Okey, makan sikit-sikit tu boleh. Okey. Hmm. Okey Sebab doktor. kita takut nanti zat besi tu terlebih tinggi dan Mm-mm. itu tak berfungsi lah. Okey. Soalan seterusnya dia tanya kat sini, Sangobion okey tak doktor nak ambil seumur hidup? Bertosik tak? Okey, Sangobion ni Bion. ialah habis sekali. Okey, so Sangobion ni ialah pil zat besi ya. Macam kalau dekat hospital kita panggil ferrous fumarate. Okey, so Sangobion ni ialah one type of iron lah. Okey, sama juga. Nak makan seumur hidup, oh saya tak galakkan lah sebab macam saya katalah, zat besi ni lebih pun masalah kan. Okey, so kalau kita makan tanpa check, kita tak tahu, takut je lah. Takut nanti kan lebih 1,000 pula. Lebih 1,000 kan nanti kan saya katalah masalah macam thalassemia major je lah. Takutlah dia nanti mendak dekat hati-hati dan sebagainya. So kalau nak ambil, kena check lah. Kalau boleh check hemoglobin, check dia punya ferritin, sekali-sekala. Okey? So biasanya kalau orang yang ada anemia, ambil Sangobion tu bukan seumur hidup lah. Biasanya ambil sehingga dia punya hemoglobin atau serum ferritin normal. Lepas tu stop lah. Macam tu lah. Folic acid nak ambil seumur hidup saya kata boleh. Tapi
Iron kita tak galakkan, okey? Sebab dia ada komplikasi kalau berlebihan. Okey? Okey, baik doktor. Hmm. S kita ada lagi 8 minit sahaja lagi, diminta untuk semua untuk mengisi kehadiran di link yang disediakan. Kalau ada nak tanya soalan, boleh lagi, ada lagi lebih kurang 8 minit sahaja. Doktor, kat sini saya ada pertanyaan. Penyakit anemia ni dia boleh bertukar menjadi kanser darah ke? Sebab ini adalah soalan mentos lah, sering orang bertanya. Okey. Um, Macam saya kata tadi, kita ada banyak penyebab anemia. Kita ada lebih 50 kan. Okey, so kalau untuk iron deficiency dan juga thalassemia, jawapannya tidak. Okey. Tapi untuk anemia lain, contohnya kita ada Fanconi anemia. Okey. Fanconi anemia ni pun penyakit genetik juga. Dia ada banyaklah yang tak normal. So Fanconi anemia boleh later on bila dia makin besar dia boleh ada risiko ada berlaku kanser. Okey. Sama juga macam Diamond Blackfern anemia. Diamond Blackfern anemia ni pun ialah salah satu anemia. Dia macam thalassemia berlaku pada kanak-kanak 6 bulan 3 bulan ke atas. Okey, dan biasanya Diamond Blackford anemia ni rawatan dia pun sama macam thalassemia, kita bagi pemindahan darah dan kalau kita boleh lakukan pemindahan susu tulang juga. Tapi uh, tapi dia adalah cara kita nak bezakan dia dengan thalassemia melalui ujian genetik, okey. So kalau yang Diamond Blackford anemia pun ada small risiko sikit untuk transform into malignancy, into cancer lah. Okay, so dia tengok bukan semua anemia boleh bertukar kanser. Yang common dekat kita ni macam saya kata kurang zat besi, thalassemia tu taklah. Okay, kalau anemia yang rare-rare macam Diamond Blackford, Fanconi anemia ni rare. Tak kerap. Okay, so yang tu ada risiko sikit lah. So yang penting tak payah panik bila doktor kata anemia tu, jangan panik lagi. Tengok dulu apa anemia tu, jenis apa penyebab anemia. Lepas tu baru doktor boleh counsel lah dari segi um, apa bahaya ke tidak dan sebagainya. Okey? Okey. Okey, baik doktor, saya rasa kita dah penghujung Webex dah untuk petang ni. Boleh tak doktor bagikan cadangan ataupun saranan sekiranya terdapat ibu dan ayah lah yang mungkin mengikuti Webex kita yang ada apa tu anak-anak yang mengalami tanda-tanda anemia tu, apa yang mereka boleh buat untuk membawa anak mereka ke klinik ya? Okey. So, pesanan saya kepada semualah ibu bapa ataupun staf yang ada anak-anak. So, sekiranya anak anda mempunyai tanda-tanda yang saya cakapkan tadi, bincang bawa anak anda berjumpa dengan doktor, pegawai perubatan mana-manalah, okey. Bincang mengenai simptom. Macam saya kata tadi lah, anemia ni simptom dia general. So, kena bincang. Doktor kena tengok dulu, okey. Doktor kena tengok dulu dan untuk pegawai perubatan, kena ada high risk of index of suspicion, okey. Kadang-kadang mak bapak tu bawa dah jumpa. Tapi bila jumpa doktor tu, doktor kata, alah ni tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Tanpa cek dengan lebih lanjut, dia kata, oh tak ada apa-apa dah. Okay. So sekiranya ada, so untuk pegawai perubatan, bila dah parents complain macam tu, dapatkan sejarah keluarga dengan detail. Sejarah dengan detail, lakukan pemeriksaan dengan detail. Dan jika perlu, lakukan ujian darah. So bila once you nampak hemoglobin less than 12 dan ada saya kata tanda-tanda tadilah dari segi blood parameters yang lain, please kalau you tak nak manage katakanlah klinik apa private GP general practitioner klinik kan, you tak boleh, tak ada facility nak work up apa semua, refer. Okay, alright. So samalah kalau klinik staff pun boleh je refer untuk pakar kanak-kanak tengok lah. Okay. Saya rasa kes anemia ni FMS pun boleh tengok sebenarnya. Kalau dekat klinik kesihatan pun biasanya JM jurawat akan rujuk ke FMS kan. So maknanya at least perlu investigation lah. Perlu confirm investigation. So bila dah investigate, dah confirm ada anemia, so perlukan rawatan lah. So untuk rawatan tu bolehlah di-refer ke fasiliti yang mempunyai rawatan tersebut.
Okey, terima kasih doktor. Saya rasa, petang ni dah tak ada dah yang bertanyakan soalan ni. Anda semua boleh diminta untuk mengisilah link kehadiran yang telah disediakan di ruang komen. Terima kasih ya di atas kesudian anda semua untuk yang menghadiri Webex pada petang ini. Tak lupa juga kepada Dr. Suria Emilia. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian beliau yang saya rasa begitu menarik sekali dan saya rasa semua orang mendapat informasi yang lebih berkenaan dengan anemia ni. Sebab kita sebagai ibu bapa, kita memang sentiasa peka lah dengan keadaan anak kita kan. Sekiranya apa yang dinyatakan oleh doktor tadi mengenai tanda-tanda seseorang kanak-kanak tu mengalami anemia, anda boleh bawa anak-anak ke klinik yang berdekatan lah. Terutama kalau kita staff, kita boleh bawa anak-anak kita ke klinik staff untuk rawatan yang seterusnya lah. Okey. Terima kasih juga kepada pihak urus setia Puan Nur Akidah yang banyak membantu saya dan juga Dr. Suria Emilia dalam untuk petang sidang Webex ni. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi Webex pada hari ini, saya ada izinkan saya lah nak membaca satu rangkap pantun yang bermakna ya. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali kita bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selamat petang. Terima kasih semua. Terima kasih.